Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwal rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa ijaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam tiga kata syukur yang sebenar, yang hadir dari hati, yang mengenal akan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama dalam rupa bentuk amal ketaatan. Adapun hari ini kita boleh beramal atas kurniaan, sebab atas kurniaan Allah SWT. Allah tidak berikan kita peluang, atau dalam perkataan yang mudah, tawaran. Tawarkan kita untuk beramal. Sebagai contoh, kalau kita dapat tawaran bekerja, bagaimana kita nak bekerja kalau kita tak diberikan tawaran terlebih dahulu? Diterima kerja apabila dibukakan tawaran, kemudian dipanggil, dan interview, di screening, layak, kemudian diberikan tawaran itu, dan kita bolehlah bekerja. Lalu setiap kali datang kerja tu bukan sebab kita yang boleh kerja tiba-tiba, tidak, kerana dimulai dengan diberikan tawaran. Jadi kita bersyukur dengan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla, kerana Allah berikan kita tawaran untuk kita beramal, terutamanya kita berada dalam bulan Ramadan yang Allah muliakan dengan julukan Al-Mubarak. Hari ini masuk bulan Ramadan, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini jemaah sekalian, Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Kita dah terima tawaran kerja tu pula, lalu kita nak buat yang terbaik. Diberikan tawaran dan kita terima tawaran, dengan keadaan kita menerima dengan sepenuh hati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kita betul-betul redha pada Allah Subhanahu wa taala, itu Tuhan kita. Jadi kita terima dengan hati yang lapang, tiada prasangka gitu.
Kalau buat ni dapat apa, buat ini kenapa. Jadi kadang-kadang kita berkira dan kita nak bekerja. Saya namakan bekerja. Beramalan adalah satu pekerjaan. Utamanya solat. Solat tu pekerjaan utama. Tiang kepada agama dan tiang kepada kehidupan sebenarnya. Sebab kehidupan tidak akan bermakna tanpa agama. Bagaimana hidup tanpa beragama, kita boleh lihat bagaimana orang yang mana dijauhkan oleh Allah SWT pada hidayah petunjuk, hidup yang tiada erti, kosong, tak tahu ada ujung pangkal, tak tahu mana. Sila hari bulan, bila diuji dengan ujian kehidupan, akhirnya jemaah akhiri hidup dia itu dengan keadaannya tidak sepatutnya, dengan mungkin memilih jalan untuk bunuh diri. Tapi kalau orang yang ada agama ini, kepercayaan yang benar, kepercayaan tidak berbelah bagi, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti hidupnya akan terisi. Hatinya akan lapang, dilapangkan oleh Allah SWT. Kekuatan demi kekuatan diberikan, terutamanya untuk meneruskan kehidupan, untuk mencapai ke tahap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan perkara ni diulang berkali-kali jemaah sekalian, kerana apa? Perkataan syukur ni mudah untuk didengar, mudah untuk dilafaz. Mungkin kita faham dengan lisan, kita boleh katakan alhamdulillah. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran bahwasanya hamba-hambanya ini kalau dinisbahkan dengan syukur sedikit, qalil. Bila rujuk dalam Quran suratul Mulk ayat 23, suratul Sajdah ayat 9, yang mana dikaitkan dengan sifat syukur sedikit. Qalilan ma tashkurun. Dan Allah SWT merakamkan kata-kata iblis pula dalam suratul A'raf ayat 17, yang mana menjadi modus operandi iblis. Kita dalam bulan Ramadan, alhamdulillah Allah bantu kita, syaitan ketuanya iblis terbelenggu. Terbelenggu ni bukan maksud dia majas, kiasannya bermaksud kekuatan untuk beramal tu tinggi bulan ni. Jadi mereka macam mati akal lah. Mati akal. Oh, payah betul bulan ni aku nak kacau mereka ni. Semangat ni. Nak beramal tu tinggi betul. Sehingga kan nisbahkan terbuka pintu langit, terbuka pintu syurga, rapat tutup pintu neraka. Dah tak ada tawar hati nak buat maksiat. Jadi iblis terganggu lah. Namun kerja utama iblis mas sekalian dirakamkan oleh Allah SWT suratul A'raf ayat 17. Iblis kata apa kepada Allah? Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dan kau dapati wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau dapati mereka tidak bersyukur. Dia nak buat kita ni, iblis bukan tak solat, bukan tak puasa, bukan tak beramal, tapi tak rasa bersyukur ketika beramal. Dia biasa saya ni, kau kata Isnin Khamis ni boleh lah, kata, boleh. Dia rasa boleh lah. Dia tak rasa pemberian. Susah kita nak rasa pemberian dalam bentuk amal ni. Sebab kita nampak pemberian tu dalam bentuk kebenaran. Itu pun susah juga nampak Allah bagi. Sebab nampak diri berusaha. Siang malam pagi petang, kalau aku tak usaha tak dapat. Kalau aku tak usaha empah pula siang malam pagi petang, tak dapat. Kalau aku tak berusaha nak ngapal, tak dapat. Dia letak mentang-mentang Allah bagi kederat kat kita, bagi akal kat kita, bagi orang kata rupa bentuk sifat yang mana seakan-akan boleh mengaku Tuhan. Sebab tu Fir'aun boleh mengaku Tuhan, iblis terkejut. Hati-hati, sifat yang sangat halus. Hanya tabir ilmu dan kefahaman saja yang boleh memisahkan. Sebagai contoh, dalam konteks takbir ni, wa rabbaka fakabbir, memusnahkan Allah, itu terpisah hanya dengan satu tirai yang nipis, dengan takbur. Takbir, takbur, perkataan hampir sama, boleh berubah sekelip mata macam itu. Iblis takbur, dia banyak amal tapi dia tak ada ilmu. Dalam perbahasan kita dalam hakikat kehidupan, kita mengkaji kehidupan. Dalam perbahasan ni kita syarah balik kehidupan, tafsir semula kehidupan, bersandarkan kepada
kaedah sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengambil dalil yang pertama dalam Al-Quran, turunnya wahyu yang pertama pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk dinilai kembali. Allah suruh baca balik, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktu itu Nabi SAW berumur 40 tahun. Kalau ikutkan dalam 40 kan, orang yang ada pengalaman niaga, kahwin sudah, niaga berjaya, expert lah hidup dah. Nabi SAW umur 40 tu dah jadi satu kehidupan yang kemuncak kepada kehidupan. Sebab Nabi dah berada di puncak kepada hidup adat. Adat ni apa? Syariat hidup lah. Dah ada beristeri, bukan calon-calon orang. Niaga Nabi hebat. Tak pernah rugi Nabi niaga start umur 13 tahun mas kan. Kemudian mendapat gelaran dah Al-Amin. Al-Amin ni gelaran tertinggi dah dalam masyarakat ni. Kalau dalam sistem masyarakat kita, kalau ada gelaran depan tu, apa bentuk gelaran tak kisah. Yang di-awardkan oleh Sultan sebagai contoh. Atau gelaran Al-Hafiz, Al-Mukri. Itu gelaran orang yang dipercayai. Ini dipercayai dalam bidang mana? Dapat gelaran. Nabi SAW Allah takdirkan gelaran yang Quraisy gelarkan Nabi Al-Amin terus. Yang dipercayai. Memang kemuncak lah. Hidup ni mas kan. Kalau orang percaya tu dah memang tolak batu kayu lah. Dia kata takkan bohong. Mesti jadi lah. Niaga laku, apa laku. Sebab apa? Dipercayai. Tapi mari surah Al-Alaq ayat 1 mas. Ibarat sebagai contoh, kehidupan Nabi ini di-reset semula. Di-reset. Untuk melihat kembali kehidupan dengan nama Allah. Iqra' bismi Rabb. Bacalah dengan nama Rabb. Dengan nama Tuhan. Rabb mana? Yang menjadikan sekalian alam. Maka disitulah bermula perbahasan mengkaji, mentafsir semula kehidupan. Jadi kalau kita lihat pada perbahasan ini, kita tafsirkan balik perbahasan. Dan kita pun telah pun membincangkan pada masuk dah fasa pertama tu. Uslub yang pertama perbahasan kita tu mengikut kepada 4 sifat wajib bagi Nabi SAW ni pada fasa sidik. Sidik ni panjang perbahasannya. Ini jujur, benar. Benar, jujur. Kehidupan bermula dengan kebenaran. Hidup bermula dengan kebenaran. Nak cari kebenaran mesti bersandarkan kembali kepada waqulil haqqu mir rabbikum. Kalau kita nisbah kepada agama terus, yang ini Islam, 100% benar. Dan kebenaran bukannya satu kajian lagi dah. Sebab tu agama Islam bukan untuk dikaji. Sebab kebenaran bukan untuk dibuktikan. Kerana ianya sedia terbukti. Tinggal lagi manusia tak sampai akal lagi, tak sampai petunjuk lagi, dia carilah petunjuk. Tapi Islam itu bukan untuk dibuktikan benar lah. Kerana dia sedia benar. Sedia benar. Kerana dia milik Allah. Tapi kalau nisbah kepada kehidupan, itu kena kaji. Sebab hidup kita ni ada 2. Hak wal batil. Ada hak, ada batil. Silap bulan kita tengok semua ni yang depan mata kepala kita ni batil berlaku. Sebab betul sungguh dah. Semua benda kita tengok ni binasa. Batil lah. Mana yang kekal kita tengok? Mana tengok kita tengok mata kepala kita, yang kita tengok kekal mana? Asal barang kita tengok semua binasa. Asal barang kita tengok semua bermula tiada. Jadi macam mana barang tiada, barang hancur, barang binasa dijadikan hujah? Oh, inilah kejayaan. Barang hancur macam mana boleh dinisbahkan kejayaan? Sebab tu hari ini lihatlah dengan yang benar. Lihatlah dengan yang benar. Belum tentu yang dilihat itu benar. Ayat ni. Maka bila melihat kehidupan, tak kisah umur kita berapa, itu tidak menjadi ukuran kita dah jumpa kebenaran selagi Allah tidak pimpin kita, tidak pilih kita untuk mendapat kebenaran. Sebagai Nabi SAW berusia umur 40 tahun start. Jadi di situ dilihat bahawa kehidupan disandarkan kepada kebenaran. Kebenaran milik Allah. Wa qul haqqu mir rabbikum. Maka di situlah kita lihat kembali bagaimana tak diurus kehidupan bersandarkan yang maha menghidupkan.
Bukan hidup tengok orang, tengok benda, tengok itu, tengok ni, kemudian kita tiru bulat-bulat. Orang bahasa mudah, tiru buta-buta. Habis. Hati-hati dalam meniru kejayaan seseorang, sesuatu perkara dia buat. Belum tentu kejayaan itu selari dengan kebenaran. Belum tentu. Baik. Maka di situ kita kaji kebenaran. Bila kaji kehidupan, maka sudah pastilah Al-Quran menjadi sumber utama kita. Dalil naqli, dalil qat'i Al-Quran. Maka di sini jemaah sekalian, kalau kita lihat, berbalik pada tadi iblis. Ceritanya ke iblis tu. Kefahaman yang kita sangka, kita faham atas sangkaan kita, iblis tu alim. Kenapa kita kata iblis tu alim? Sebab dia amal banyak, dia baik. Rupanya jemaah sekalian, iblis tu hanya abid. Kuat beramal, kuat beribadat. Belum tentu dia berilmu. Sebab tu ilmu ni penting, kan? Beramal banyak, berilmu tidak. Atau beramal banyak, mengenalnya tidak. Mengenal banyak, insya-Allah amalnya banyak. Yang kita risau beramal banyak, mengenalnya sedikit. Terutamanya mengenal apa? Tentang Allah. Nombor satu, mengenal yang dituntut. Faridatan kulli muslimin wa muslimah. Mengenal Allah SWT. Dalilnya ada. Sebab saya tengok ada dalam beberapa skrin di beberapa tempat. Dia tulis, iblis itu lagi alim. Ahlul hadis. Ahlul qiraat. Bila masa pula mengaji qiraat. Masa pula jadi ahlul hadis. Bila dia jadi muhaddisin. Itu yang masalah. Kita je tengok mungkin sebab dia tahu Al-Quran. Tapi ilmu tidak ada. Orang tahu Al-Quran, belum tentu dia berilmu. Belum tentu. Bila nak tahu berilmu, dia takut Allah atau tidak? Dengan ilmunya, membawa dia takut kepada Allah. Okay. Dalil mengatakan iblis tak ada ilmu dan suratul Baqarah ayat 32. Ayat 32. Dalam kelompok para malaikat ketika itu disuruh oleh Allah menyebut kembali. Ilmu ni bermula dengan Nabi Adam AS. Melalui Allah SWT. Direct. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Al-Baqarah ayat 31. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ Ketika nak dijadikan manusia tu, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah bagi tahu pada para malaikat. Disebut malaikat termasuklah kelompok yang belum berpecah menjadi dua. Kelompok taat semua termasuklah dengan iblis. Kana minal jin. Sekali lah. Tapi sebut malaikat sebab apa? Komposisi ataupun kuantitinya ramai. Majority. Suara majority lah. Malaikat ni suara majority. Paling ramai malaikat lah. Kedua ramai jin. Ketiga ramai manusia. Jadi bila sebut para malaikat sebut balik dengan iblis pun tak ada sekali tu. Sebab apa? Ketika Allah suruh sebut balik ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah bagi tahu, kalau betul kamu golongan yang benar. Allah challenge malaikat. Waktu itu sebab malaikat tanya balik ke Allah, kan jadikan manusia ni kan buat wara. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu ada berlaku dialog antara malaikat dan Allah SWT. Dirakamkan dalam Quran. Waktu itu malaikat kata apa? Nanti manusia ni akan buat kehancuran, permusuhan, pergaduhan. Dalam ayat ni panjang lagi perbahasan. Kata al-mufassirin kata malaikat ni mendapat ilham dari Allah. Allah gerakkan dia berkata begitu.
seakan dia dapat gambaran ada kejadian manusia sebelumnya. Mufassir wallahu a'lam di situ lah. Dan malaikat claim lah. Malaikat ni claim on behalf iblis ni. Apa kerja iblis waktu tu? Malaikat tasbih tahmid. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tasbih tahmid. Beramal. Tasbih dalam rupa bentuk sujud, tahmid dalam rupa bentuk tawaf. Zikir semua. Kemudian Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tak tahu apa yang aku tahu. Dan Allah suruh malaikat baca balik. Sebab tu dimulai ilmu, bermula ilmu. Nabi Adam AS bermula dengan ilmu. Bukan tiba-tiba terus beramal. Sebab tu ilmu ni menjadi teras, menjadi tunjang kepada seluruh amalan. Kalau benar kita beramal, pasti kita jatuh hati dengan ilmu. Dia tak terpisah, dia tak ada beramal, ilmu ni dia bosan. Tak. Orang yang amalannya benar, pasti dengan ilmu dia akan melekat. Sebab ilmu ni kepala bagi amal. Jadi mana-mana ilmu dia akan dengar. Dia nak pula ilmu tentang Allah. Tauhid. Bukan kata bukan apa lagi kita kira okey dah tu tak. Dia kalau betul amal dia, ilmu dia pasti dekat, mendekat. Betul ilmu dan amal ni dia seiring sejalan. Dia takkan cenderung mana-mana. Dia duduk serentak dia. Baik. Maka di situ bermula Nabi Adam AS dengan ilmu. Kemudian disuruh para malaikat menyebut kembali ilmu yang telah diajarkan kepada Allah melalui seluruh kata apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kadang-kadang kita gunakan untuk mukaddimah, tazkirah kan. Itu malaikat yang baca tu ayat ni. Malaikat surrender. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kau yang Maha Bijaksana, kami tak tahu menahu melainkan apa yang kami beritahu. Kalau seperti sujud je lah. Kalau tawaf je lah. Kalau itu satu je bidang. Termasuklah iblis. Itu dalilnya. Dan ciri orang yang tak ada ilmu ni pula, ketika disuruh suatu perkara itu untuk mengetahui kebenaran, Allah datangkan ujian kehidupan kepada iblis ni. Sepatutnya iblis ni memang dipertanggungjawabkan juga untuk menuntut ilmunya. Tapi kerana waktu itu iblis gagal dalam membawa dirinya itu. Itulah ketika disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam AS, maka disitulah datangnya takbur. Aba wastakbar. Walhal kejadian jin dan manusia, taksisnya, pengkhususan kepada kejadian kita, maksudnya seluruh gerak geri kita, takbir urus kita, af'al kita, satu ke arah kepada wa rabbaka fakabbir, membesarkan Allah. Kita solat, kita sujud, semua kita buat ibadah khusus wa ibadah umum. Kita bekerja ibadah umum, mengurus takbir kehidupan, anak-anak, menguruskan apa saja. Akhirnya ataupun perjalanannya ataupun sendinya, napasnya, tidak lain tidak bukan nak musahkan Allah. Sebab itu penghususan wa rabbaka fakabbir. Dia bukan rasa ni kata ujian kita ni, itu kita bila kata tafsir balik kehidupan, kita nampak berat ujian manusia pada perjalanan nak membesarkan Allah itu. Dia akan terhitat juga dengan dirinya. Akhir nanti dia bukan membesarkan Allah, dia membesarkan diri. Dan sifatnya Allah berikan kepada manusia kelebihan. Akal yang membesar itu kelebihan. Kemudian Allah sempurnakan jiwanya, wa nafsi wa masawwaha. Pada situ manusia, kalau kita lihat, kita kaji balik, kehidupan yang sebenar itu disikapi dengan manusia yang Allah berikan kelebihan. Dalam beberapa bentuk sifat-sifat kesempurnaannya. Dalam konteks kita manusia hari ini punya ilmu, dengan kasih sayang, dengan kekuatan, dengan kekayaan. Maka semua sifat-sifat ni yang disandarkan kepada manusia dengan perbahasan mahmudah. Kalau tidak dikaji,
dengan sebenar-benarnya, maka di situlah datangnya pengotoran. Maka rugilah mereka yang mengotori. Bermula dengan cara apa? Contoh, apabila manusia ini bila sebut tentang kehidupan, kita kaji kehidupan, manusia punya naluri untuk mencari kekayaan. Naluri mencari kasih sayang. Bila sebut tentang sifat yang ada pada afidah, perasaan hati, itu kata summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah. Jadi dengan sama, wal basar wal afidah, perasaan. Qalilan ma tashkurun. Sedikit hamba kunyang mengenal Allah, ingat Allah. Syukur dimulakan dengan ala zikrika wa syukrika, ala zikrika dulu. Sebab sebagai contoh, di sini dimaksudkan bila manusia itu disingkapkan ataupun dinyatakan kembali dengan kebenaran. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Al-Fat ayat 28, Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang telah mengutuskan rasulnya, ini Nabi Muhammad SAW, dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, ini agama Islam, supaya dia memenangkan dan meninggikan atas segala bawaan agama yang lain, dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya itu. Maka dalam kehidupan, di sini kita kata kaji kehidupan, dalam kehidupan ni jemaah sekalian, pertama yang dibawa oleh Nabi SAW itu membawa petunjuk, yakni hidayah dan petunjuk untuk memperkenalkan kepada umat manusia ini tentang pencipta langit dan bumi. Itu kata bermulanya surah dalam Al-Quran itu adalah suratul Fatihah. Ayat yang pertama dalam Al-Quran itu itulah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Ini ada kaitannya dengan Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktu itu, kalau kisah yang pertama, apa kejadian, apa situasi manusia waktu itu? Tengah bergaduh, tengah bergelut, tengah bermusuh. Itulah ayat yang mana tadi? Al-Baqarah ayat 30. Gaduh, bergebuk, bunuh, macam mana kepincangan, konflik, berlaku pergaduhan. Itu tidak dimulakan dengan nama Allah, mula dengan nama aku kaya. Dah sebut aku kaya, dilupalah kaya itu bermula dengan siapa. Bermula dengan aku yang berusaha. Kalau aku tak berusaha, macam mana aku nak kaya? Dia sebut kaya itu saja patut dikenal dulu. Kaya itu merujuk kepada perbahasan apa. Tapi naluri dia ada. Datang pula kat dunia. Ini kata dunia ni kena kaji. Sebab dunia bagi tahu kaya tu, dunia bagi tahu sebagai ujian kita ni. Kaya tu harta, dunia bagi tahu. Kalau kita ni bos, nak kaya dengan apa? Cuba kita sebut. Buat itu je ayat dia. Nak kaya dengan apa? Begini. Sila hari bulan, tanya 10, 11 akan jawab harta. Kita bagi rasa. Ini terkait juga dengan Ramadan kita ni. Khawasul khawas, tingkatan tertinggi menahan diri itu adalah hati yang tidak lagi sibuk dengan dunia. Apa maksud hati tak sibuk dah? Sibuk-sibuk kaya. Kaya kan dengan harta. Harta dia nak pakai je.
nak bayar tu bayar ni. Itu tak harta ni untuk apa? Pakai kan? Kalau fikir balik secara realiti, harta untuk apa? Untuk pakai. Tu orang panggil kaya tu. Cobaan. Yang dia kata. Cobaan. Dah nak pakai harta untuk perasaan kaya tu, dia tertipu lah. Itu kata Aziz Satar dapat emas tu berjalan sini terus tu. Cerita ada makna tu. Walhal harta banyak-banyak lah harta. Awak duit banyak lah. Gunakanlah untuk apa? Untuk kebaikan. Nah, di situ baru ini sebuah sebenarnya kalau kebaikan dapat pahala, sebenarnya itu kaya. Tuan-tuan datang bagi ni. Kaya ni. Sebab tu kaya ni sifat. Sifat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang terpilih. Bukan senang-senang dapat. Bukan senang-senang dapat. Belum tentu dia berusaha siang malam pagi petang dapat harta banyak. Dia orang kaya belum tentu. Siap bulan miskin hati dia. Bakhil lagi. Kaya ni adalah orang hatinya bebas. Laisal ghina an kasratil araq. Kata Nabi SAW. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan kaya itu dengan jiwa. Tembak. Orang bergaduh sebab kaya harta. Bergaduh. Sebab dipahamkan nak kaya ada harta. Bergaduh-gaduh tuan-tuan. Sebab apa? Nampak harta je, nampak aku punya. Atau nampak kaya je, nampak harta. Nampak ni adalah dengan baca. Membaca. Ini kalau saya terjemahkan pula membaca ni. Saya mudahkan bahasa gini je mas sekalian. Ini sebab kita bincang tafsir kehidupan ni. Jadi ada bahasa-bahasa dia mungkin dia macam ni. Dia ada orang kata ni falsafah sangat tak? Ni bukan falsafah ni. Ni olah bahasa. Kita olah bahasa daripada perkataan yang jangan kita tafsirkan. Sebagai contoh, membaca. Kita faham membaca itu adalah dengan melihat huruf. Membaca. Tapi jangan kita membaca dengan melihat simbol. Membaca juga kan? Tak nampak simbol tu. No entry. Tak baca. Oh, bukan. Buta. Ada Allah kalau marah. Ni tak baca. Mana ada tulisan? Ni simbol. Oh, simbol. Jadi simbol tu juga mesti dibaca dan bukan sekadar baca. Pada simbol tu ada makna kan? Palang merah, bulat merah, putih tengah. Ni kalau nak bawa kereta ambil lesen, kena belajar simbol lah. U-turn, palang macam itu. Kalau semua nak tulis jenuh nak baca jangan kena bawa dulu lah. Dia tengok merah, stop, berhenti. Ini. Di sebalik tanda ada makna. Okay. Sekarang ni kita lihat, ni katanya kita olah ni. Kalau kita baca simbol, Allah jadikan dunia benda. Benda ni simbol lah. Itu bagi simbol kekayaan. Lambang ataupun bahasa mudah lambang kekayaan. Tak mana lambangnya? Dekat logonya. BMW. Mercedes. Itu lambang-lambang. Harta-harta itu lambang semua. Patutnya bila lambang tu sebut pada kaya tadi. Dan sepatutnya, dia kata tafsir tadi tu. Maka mesti ada perbahasan di sebalik cerita kaya tu. Bukan terus membawa kepada 100% harta tu. Tidak. Ini ujian lah. Ini nama cobaan perlu kita kaji. Dan hari ini kalau kita kata ke anak-anak kita, ada satu kenyataan, ditulis siap persentage, saya lupa. Kadar pelajar dekatan, bukan darjah 1, yang tidak menguasai baca, tak boleh membaca. Bila manusia tak boleh membaca tulisan, tak boleh, dia mana susahlah hidup ni. Begitulah manusia yang tidak boleh membaca, melihat, wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaanku. Bermaksud bila kata bermula hidup dengan benar, yang benar itu adalah kejadian yang Allah jadikan, yang padanya itu ada maksud setiap perkara. Terutamanya saya mudahkan perbahasan pagi ni bab harta lah, bab kaya tu. Kaya tu. Yang mana nak membincang tentang hidayah petunjuk ni.
Yang mana bila sebut tentang harta, maka orang kaitkan dengan kaya lah. Kaya. Tapi kaya itu sepatutnya tidak dikaitkan kembali kepada harta. Bila sebut kaya, maka bermulalah kita dengan dalil yang tadi Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Di sini menentukan kita ni boleh baca ke tidak. Ada orang tengok, sebab tu Piramli dah ajar lah sebenarnya. Cerita apa? Dia jumpa belalang lah. Di manakah letak kekuatan hang tuah? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya? Kekuatan hang tuah terletak pada hurufnya ta. Ta, waw, alif, ha, tuah. Kalau ta ditukar kepada ba, ba, waw, alif, ha, buah, tak ada kekuatan. Oh, kata, kenapa? Keris ni, simbol kan? Soalan kekuatan. Kata dasarnya kuat. Di manakah letaknya kuat? Kembali soalan saya tadi. Nak kuat dengan apa? Sama tak soalan nak kaya dengan apa? Kekuat sekarang ni, kan nampak tongkat li ke apa? Kuat saja benda. Asal nak kuat dia benda. Ni kena kuat ni. Kuat apa? Dah dijawab ni. Di kerisnya kah? Atau di tenaganya? Ni kederat lah. Tidak. Pada hurufnya. Ta. Ta tu pula nak cerita isyarat kepada ba. Huruf ba ni. Ba ni, ba wa alif ha, buah. Kiyah ni nama buah. Nama, kalau nama ni tak betul, pakailah tengkolok 5 kaki, keris 5 kaki, 5 kaki, bukan main. Datang-datang pakai name tag ataupun orang pakai. Kau siapa? Aku hang buah, hang balik. Hang buah, hang sesat mana-mana. Nama pun tak menggerunkan. Adakah hang buah ni? Pergi belajar letak nama dulu. Balik kawan tu. Tapi kita ni level buah lah. Apa pun tak ada. Bermula kita dengan huruf ba tu. Dia kata ba. Ba tu, itulah bermula huruf yang pertama dalam Quran. Huruf ba. Bismillah. Kita kuat dengan nama Allah. Bukan dengan keris. Bukan dengan tenaga kita. Qudrah. Quwwah. Orang lupa nama Allah. Orang sebut nama Allah, tapi orang tak ingat nama Allah. Dua makna berbeza. Sebut nama, ingat tidak. Sebut kaya, ingatnya tidak. Kalau diingat, mesti dia faham dari mana datangnya apa yang dia nak tadi. Contoh, nak kaya dengan apa? Kalaulah dia nampak, diingat, dan ingat ni dengan ilmu lah bermula. Menuntut ilmu macam tu, pagi dia tafsir balik. Bukan tuan-tuan tak tahu pasal kehidupan, tahu dah. Tapi kita buat syarah macam ni, iyalah, tinggal nak cantum balik je, nak susun balik je. Atau biasanya kita sebut, ialah semua dengan Allah. Tapi cara syarahnya macam mana? Macam mana nak kaitkan dengan Allah itu? Kalau kita tak tafsir balik kehidupan yang mana Nabi diutuskan untuk membawa petunjuk balik dengan agama yang benar. Agama yang ini kepercayaan yang benar lah. Kita percaya kaya tu dengan usaha harta atau kaya tu dengan Allah. Kalau kita percaya kaya itu dengan Allah, belajar pula sifat 20, kudrah iradahnya yang mengadakan, berkuasa untuk mengadakan kudrah iradah, berkehendak dia untuk mengurus apa yang diadakan dalam konsep mungkinat. Barang yang jawab harus. Ini pun kadang manusia terpandang. Bila dia tak bawa balik kepada Allah, dia tengok barang dunia ni barang mustahil. Ini hukum makan.
Walhal barang dunia barang harus di sisi Allah untuk mengadakan harta atau tiada pada kita. Dan harus di sisi Allah untuk menguruskan harta kita banyak mana sikit. Harus bermaksud boleh ada boleh tiada. Ada orang kata, oh mustahil mati duk balik aku tak kaya. Faham macam mana? Iyalah kaya kita lah. Aku kan dia nampak kat di ni beramal juga. Tapi bila terhijab dia, maka hendakkah kita merasai syukur itu bahawa seluruh kurnia ini dengan Allah. Kalau sifat pun kita tidak menghayati. Sebab tu Iblis kata tadi, wala tajidu aksaruhum syakirin, kau tidak akan dapati mereka ni bersyukur. Aku tahu macam mana aku nak buat. Tengok nanti. Aku datang kat seorang-seorang ni, aku hijab dia. Yang pertama dia hijab dengan nama Allah. Nampakkan nama diri. Sibuk hidup perjuangkan nama diri. Nak membesarkan nama anak, nak membesarkan nama aku, nak membesarkan nama. Ni anak siapa? Aku. Nak siapa? Dia. Walhal nama kita bermula tak ada buah tadi tu. Tu tak. Hang buah. Pandai dengan apa? Anak ni pandai dengan apa? Macam mana dia pandai? Dia bertukar-tukar dia. Tak, dia pertama tengok genetik lah. Ini cakap mudah kan. Kadang-kadang kita nak orang nak sebut keadaan itu untuk menjawabnya dengan yang benar. Contoh sekarang ni kalau tuan-tuan tengok medsos dan media sosial kan, orang tanya berkaitan dengan harta juga lah. Harta ni sebab mudah orang nak bincangkan kan. Orang pun tanya interview, what are you doing for living? Buat apa ni? Boleh pakai kereta besar, rumah besar ni, buat apa ni? Saya kaget, kagum lah. Dia pun jawab, first thing first. Kita kena ni, kita ketua tu kena. Dia cerita barang benda dia. Dimas sekalian, saya nak beritahu, dia akan jadi pelik dagang kalau kita mulakan sebut Allah bagi. Ni macam mana boleh pakai Bentley ni? Allah bagi saya pakai. Atas bawah orang pandang. Yelah, tahu Allah bagi, takkan bagi macam itu. Dia tak puas dengan nama Allah. Zikir juga. Hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah, cukuplah Allah. Bila dengan nama Allah tak cukup pula dia. Macam mana boleh pakai ni? Allah bagi. Dia mula tarik muka. Dia punya tarik muka tu macam dia nak makrifat Allah. Tahulah Allah katanya. Oh, dia tahulah Allah katanya. Tapi kita kan kena usaha. Memanglah usaha. Tapi awak tanya macam mana dapat? Allah bagilah. Saya usaha, memanglah saya usaha. Tapi belum tentu saya usaha boleh dapat pakai kita ni. Kalau usaha menentukan saya dapat pakai, kenapa orang yang berusaha tak boleh pakai? Dia usaha cara lain. Okey, tak apa. Kita bawa contoh. Usaha yang sama. Dia belajar sama. Kelas sama. Subjek sama. Cikgu sama. Study group sama. Hasil beza. Siapa tentukan hasil? Gaji sama. Sama gaji. Pakai kereta lain-lain. Kenapa? Patutnya kereta standard lah semua. Kan gaji sama. Gaji sama, rumah sama lah semua. Kereta sama, makan sama. Asal makan ni lain, makan ni lain. Kadang-kadang garuk kepala. Dia gaji macam aku, tapi kereta makan lain, apa hal pula ni? Kita gaji, macam mana penempatan dia? Boleh kita gaji kan? Kat situ saja membuka fikiran kita. Bahawa bila sebut tentang sifat dengan benda, dia dua perkara yang mana? Yang pertama, kalau kita lihat dengan sifat ni, nama Allah. Memang benda ni tuan-tuan dapat dia solat lagi. Kalau dia solat dan dia dapat, mudah-mudahan dia dapat tu berkat. Kalau dia tak solat tapi dia dapat bimbang-bimbang istidras. Tu jelah jalan, tak ada jalan lain. Semua orang yang Allah bagi petunjuk ni, huda wadil apa ni, dia rasa Allah bagi, dia rasa Allah bagi kereta, Allah bagi rumah, Allah bagi semuanya dia ada ini, haza min fadli rabbi. Maka dia datang bersujud dekat Allah ni dengan hati yang lapang. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Atau kalau dia tak ada pun dia kena sifat dia bermula tak ada.
Sifat manusia bermula tiada. Ni ada perbahasan bermula dengan sidik benar ni. Yang sebenarnya kita sifat ada ke tak ada? Tak ada. Bermula kita tak ada anak, bermula kita tak ada kereta, bermula kita tak ada rumah, dan bermula kita tak ada sebelum ni. Dan bila dah ada, Allah adakan anak, Allah adakan kereta, Allah adakan rumah, Allah adakan semua. Dalam sekali, mula mengada-ngada. Tu bila dah ada, mengada-ngada, kembang jalan. Apa tak ada ni? Cakap pun lurus, terak je kan. Dia lupa, dia bermula tak ada. Itu kata sifat tadi. Dia agama yang benar. Bila macam itu masalah, maka Allah akan memenangkan dan meninggikan dia. Berbanding dengan kepercayaan yang lain. Sebab kepercayaan yang dibawa itu adalah membawa kepada kaya. Itu merujuk kepada Allah. Khalas. Dia berusaha mesti ikut yang halal. Menjauhi yang haram. Dah tahu Allah yang bagi. So nak kalut apa? Maka datanglah kita contoh dalam Ramadan Al-Mubarak ini. Maka antara perkara pertama yang kita betulkan, luruskan. Yang manusia mula jaga solat. Sebab apa? Sebab kesimpulan maksudnya. Disebut tentang sifat tadi. Nak kait dengan benda Allah bagi. Cuba tengok hari ini maksudnya. Kita makan minum. Ni puasa awam, menahan diri pada lapar dan dahaga, makan dan minum perkara yang membatalkan. Tak ada air depan ni kan. Kalau ada air pun tak boleh buat apa pun. Walaupun tengah haus ni. Macam ni mulut ni. Tapi waktu ini Ramadan, kita mula bermakrifat. Di saat kita bersyariat, kita bermakrifat. Inilah sebenarnya kehendak agama. Tak terpisah kedua. Bersyariat kita berpuasa, bersyariat kita salat, bermakrifat kita pada Allah. Contoh air. Sebelum ni kita nampak aku haus, aku lapar. Dalam bulan Ramadan, aku lapar, aku tak ada. Yang ada, Allah tak bagi minum. Aku minum ni berdosa ni. Kalau air pun kita boleh nampak dosa pahala. Duit. Dosa, bila dah dosa pahala tu dah pergi pada yang kedua tu. Maqam yang kedua. Yang pertama nak minum saja tak kerti. Tak boleh. Sebab apa? Air ni bukan aku punya. Oh, kenal lah. Kenal. Sebelum ni, sebelum dah aku haus, aku ada duit, aku nak minum, aku lah. Oh, marah betul dia. Bila Ramadan, dia terkebir. Apa? Tak boleh minum. Tak boleh makan. Tak boleh. Macam mana banyak duit kita pun, berbilion lah duit kita, tak berani kita nak makan. Tak berani. Geng-geng barkoba, plastik hitam yang berani buat kerja kita. Ada lagi ke cerita dia sekarang? Cerita tu pun satu hal juga, sonok-sonok juga kan. Tapi mempromosikan benda tak elok tu. Jadi tak ada pula siapa-siapa komen. Air, makan, kita kata Allah bagi zin. Yang lebih tepat lagi, dulu kita kata tak kerja tak makan. Oh, saya tunggu sungguh bulan Ramadan ni masih. Tunggu sungguh sebab apa? Bulan Ramadan adalah menjawab balik hakikat. Yang pada makrifat tu melalui hakikat tu baru pergi sampai kepada makrifatullah. Tapi bila syariat dan makrifat tu bergabung. Tak kerja tak makan. Sekarang ni kita kerja. Waktu Ramadan kita kerja. Kenapa tak makan lagi? Ada duit kan? Ada? Tak makan. Penat? Kata sebelum tu tak kerja tak makan. Bila? Nak tunggu bila makan? Tunggu masuknya waktu solat. Solat apa? Maghrib. Solat yang apa? Solat yang pertama. Bulan Ramadan ni sepi. Tunggu apa ni? Tunggu masuknya waktu solat. Dah maghrib lah. Pandai pula sebut. Dah maghrib lah. Sebelum ni tak tersebut. Sebab apa? Sebab nak makan. Ni saya belajar sikit sebab tak ada breakfast kan. Kokok lah ada. Saya berhenti awal lah. Sikit lagi ada ya. Dua ni. Jadi jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Makna kata, datang Ramadan, syariat Allah, solat, menentukan syariat hidup. Makan kita ditentukan oleh apa? Syariat Allah. Kalau tak solat, tak makan.
Tiba-tiba hari ni di Malaysia waktu maghrib nak buka, tengok kat skrin hilang waktu maghrib. Satu Malaysia hilang, satu dunia. Udah. Mam, awak tak azan. Waktu maghrib hilang tu. Allah waktu hilang tu. Habis macam nak buka ni? Tunggu fatwa ni. Sebab syariat berbuka waktu maghrib. Tiba-tiba maghrib hilang. Dan tak makan kita. Jangan pasal. Lapar ni. Tak ada makan? Tak boleh. Kenapa? Belum solat lagi. Belum masuk solat. Makna kata bolehlah kita jawab. Sebab solat lah kita boleh makan, boleh minum, boleh pakai kereta, boleh pakai rumah. Sebab solat. Masalah. Sebab tu Ramadan solat penuh. Zuhurnya penuh, asarnya penuh, semua penuh. Sebab menentukan kembali siapa yang berkuasa. Nah ni hakikatnya bulan Ramadan. Jadi jaga solat, makan terjaga. Hidup terjaga, tengok. Syariat ni. Orang yang tak fikir apa pun, tuan-tuan, waktu Ramadan ni, dia fikir nak solat, dia jaga, dia datang masjid, dapat makan. Sini ada buat buka. Ada. Dah bunyi. Dah waktu syuruk. Habis. Okey. Solat, makan. Tak fikir pun. Allah sediakan. Jaranglah masjid kalau orang datang waktu Ramadan ni. Ada makan? Tak ada makan ada. Tak tergamak. Mesti akan sediakan macam contoh di Ampang Hilir. Saya sana kuliah maghrib, dia pun buat. Hari pertama 200. Hari kedua 200. Hari ketiga 250. Ini memang meningkat-ningkat ni. Tepi jalan. Nah, orang singgah takkan kata tak ada makan. Maka dia tambah lagi. Tengok. Kerana nak menjaga syariat, Allah jamin makan minum kita. Kerana kita menjaga syariat, Allah jamin makan minum kita. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Maka di sini jelas kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi ini dalam pembahasan tafsir kehidupan. Kita mulakan tadi pembahasan dengan membincang kembali kebenaran al-haq. Jadi rujuk pada Allah SWT dengan sifat berpandukan, kita tafsir tadi berpandukan sifat Nabi yang pertama siddiq, benar, yang sebenarnya. Maka mudah-mudahan kita dapatlah sikit petunjuk untuk kita menyingkapi hidup ni sebagaimana kehidupan yang kita telah lakukan setiap masa. Tinggal lagi kita nak membawa kepada ingat sentiasa. Nak ingat sentiasa itulah cabaran besar yang menjadi tugas utama iblis, nak melupakan kita. Datang solat, ingatkan balik. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Datang solat, ingat balik. Lepas solat, struggle kita nak ingat sebenarnya. Tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang Allah bagi, Allah pimpin kita, mudah-mudahan Allah bantu ingatkan kita, terus sentiasa ingat kepadanya, dan kita beramal dengan sebenar-benar mengenal, insya-Allah. Itu saja, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Itu saja Mas Liam, mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan. Kata-kata terkurang bicara. Ya, silakan. Boleh. Sebelum itu. Okey, mengenai sifat takbur, ya. Di antara maknanya kita memuji, membanggakan diri. Okey, takbur. Okey. Lain-lain istilah atau makna yang mirip yang kita connected dengan takbur ni kata Nabi SAW mafhum hadis. Pertama, dia meremehkan orang. Itu kata puji diri tadi itu adalah kerana dia meremehkan orang. Yang kedua adalah menolak kebenaran. Definisi yang tepat. Menolak kebenaran. Yang pertama nak meremehkan orang tadi, contoh, dia pakai apa-apa lah tak kisah. Akhirnya kita meremehkan orang lain. Merendahkan siapa? Menolak. Dia ni siapa? Meremehkan, merendahkan. Dalam apa-apa keadaan, kita merendahkan. Sebagai contoh. Pak Haji dia tanya ni. Suami nasihat isteri. Ini contoh. Ni buyang Indonesia tu siapa nama? Buya, panggil buya-buya ni. Yang kecil-kecil comel tu kan. Rupa saya. Saya nakalkan daripada perbahasan ni. Tarik dia kata apa. Bila seorang suami menasihati isteri. Isteri jawab apa? Alah, abangmu sama. Abangmu tak buat, nak nasihat saya pula. Atau dia pandang suami ni macam nak nasihat. Dia pun tak beramal. Okay. Soalan yang bertanya, apakah ciri isteri begini? Maka Buya kata apa? Ini isteri yang takbur. Di saat suami menasihatkan kebenaran, tapi dia meremehkan suami dia itu. Terbalikkan juga, di saat suami menasihatkan isteri menasihatkan suami meremehkan isteri. Perkataan meremehkan itu adalah takbur. Itulah iblis meremehkan Nabi Adam AS. Ana khairu minhu. Iblis meremehkan dengan ciptaan.
Iblis tak meremehkan dengan amal sebenarnya. Hati-hati. Iblis kalau dikaji halus nanti, insyaAllah nanti ke depan kita bentang lagi. Iblis, dia tak kaji tentang, dia kata, aku dah lama sujud tau. Dia tak cakap. Aku lagi banyak amalan tau, tak. Dan kita pun takkan takbur dengan macam itu. Contoh, aku tahajud tak tinggal tau. Tak, jarang orang cakap gitu. Jarang. Tapi biasanya dia akan kata dengan seniority, dengan kedudukan, dengan hartanya. Iblis dengan kedudukan dan seniority dia. Aku lebih baik daripada engkau. Kejadian aku, kenapa kau cakap begitu? Sebab aku api, dia tanah. Nampak? 2 darjat. Yang kedua, menolak kebenaran. Bila kita bawa kebenaran, ada nas ni, ada perbahasan yang hak kan. Kemudian menolak. Tak yalah, tak apalah. Ada macam hati menentang. Macam contoh tadi, kita bincang solat. Tak solat, tak makan. Kebenaran. Tapi kata, tak juga, hati-hati. Sebab kita bawa dengan bersandarkan kajian yang bersandarkan kepada Quran, hadis, ijma' ulama. Bila kita dengar, walaupun kita tak boleh nak terima, tapi jangan menolak. Mengakui dengan keadaan, ya Allah, lemahnya aku untuk menerima perkara ini. Itu 2 maksud. Kalau yang bangga nak bagi orang rasa dia hebat, boleh bahasan ujuk. Itu perbahasan sifat-sifat mazmumah, ujuk. Dia takjub dengan diri dia. Hebat juga aku ni ya. Hebat juga aku ya. Atau sum'ah, dia suka orang cerita kehebatan dia. Dia ni pandai masak ni. Oh, dia ni kalau masak. Jangan, macam malulah aku. Tak ada hati, tahu tak apa. Hati-hati, benda ni halus. Wallahu'alam. Khair. Itu saja mas sekalian. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Allah berkati kita semua. Allah berikan ganjaran sebaik-baik ganjaran. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan terbaik yang penting kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.